Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Sebelum kita nak ke Slim Memilih, ini adalah perkembangan terkini yang baru saja kami dapat, iaitu terkait dengan COVID-19. Kalau boleh saya nak tunjukkan di iPad saya. Ini adalah angka-angka baharu yang baru sahaja dikemas kini di Twitter, di ciapan Twitter di Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana menunjukkan kes baharu untuk hari ini 26 Ogos adalah sebanyak 6 kes. Pecahannya seperti yang anda boleh saksikan, satu adalah kes import, manakala selebihnya adalah penularan di bahagian kes tempatan. 5 kes baharu yang dilaporkan untuk hari ini. Jumlah kes aktif hari ini dilaporkan 188 kes. Pecahan yang seperti yang anda boleh saksikan, 9 bagi jumlah kes yang ditempatkan di bawah ICU, manakala yang lain termasuklah 6 yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Untuk hari ini juga direkodkan kematian baharu adalah 0, dan untuk hari ini juga adalah kes sembuh baharu dilaporkan adalah 7 kes, menjadikan jumlah kes sembuh secara keseluruhannya 8,978 kes. Dan pastinya perkara ini dan juga laporan dan butiran ini akan kami tampilkan dalam laporan berita selepas ini, dan khususnya di Awani 745, dan pastinya artikel dan juga apa sahaja tentang perkaitan tentang kes baharu jangkitan COVID-19 ini akan kami bawakan di astroawani.com. Baiklah, ada satu lagi perkara saya nak tunjukkan kepada anda, iaitu tentang Slim Memilih. Ada satu artikel yang mencuri tumpuan hari ini, iaitu Slim bercakap tentang politik yang berlaku, kempen yang sedang berlaku sehinggalah hari Sabtu ini, hari mengundi ini. Ada satu artikel yang ditulis oleh rakan saya, Hasimi Muhammad. Boleh saya tunjukkan sini. Slim Memilih, keunikan Kompang Trolak Utara diwarisi generasi ketiga. Sebut saja tentang Kompang, pastinya dikaitkan dengan seni tradisional yang menyeri dan juga memeriahkan majlis keramaian, terutamanya majlis perkahwinan. Tetapi seni warisan nenek moyang tidak boleh hanya dianggap sekadar penyeri, sebaliknya khazanah negara perlu dikekalkan agar ia tidak ditelan zaman. Okey, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Hasimi. Kalau anda berkesempatan untuk saksikan laporan berita yang Hasimi kongsikan dalam buletin Awani sebelum ini, Hasimi tadi ada buat demo sedikit, tapi taklah panjang mana beliau memukul Kompang itu. Hasimi, dari mana datang idenya untuk membuat laporan berita? Selain pada kita melihat kepada kempen, kita melihat pada isu-isu tempatan, kadang-kadang cerita seperti ini juga mewarnai perjalanan pilihan raya kecil ini. Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Betul, kalau melihat kepada persoalan idea itu, bagaimana kita sekadar berjalan untuk mencari bahan berita, khususnya cerita rakyat di Slim ini, maka terserempaklah dengan penduduk-penduduk kampung, khususnya dalam kalangan belia. Maka kita borak-borak apa lagi keunikan di Don Slim ini. Maka lahirlah idea ataupun dapatlah cetusan idea bahawa di Trolak Utara ini ada satu kumpulan Kompang yang diberi nama Sinar 12 Generasi Ketiga. Maka kita dapatkan kontak dan sebagainya berhubung untuk mengetahui latar belakang mengenai kumpulan ini. Maka beberapa hari lepas kita ke Trolak Utara, dan secara kebetulan juga kehadiran kita turut dihadiri oleh Menteri Besar Johor ketika itu untuk meninjau kumpulan tersebut. Maka berkesempatanlah untuk kita melihat bagaimana adik-adik daripada kumpulan tersebut memainkan ataupun mempersembahkan pukulan Kompang itu sendiri. Dan saya sendiri berkesempatan untuk sedikitlah beberapa kali kita belajar, kerana untuk mengikut alunan rentak pukulan Kompang itu bukannya mudah. Jadi beberapa kali juga saya mencuba, kalau boleh dilihat pada visual dan juga laporan sebelum ini, di mana apa yang pukulan yang saya gunakan itu ketika itu adalah menggunakan jidor, di mana adik-adik di keliling saya menggunakan Kompang. Kalau ikutkan daripada pengasas ataupun pewaris kumpulan Kompang Sinar 12 ini, Mazlan Ibrahim, jidor dan Kompang ini instrumen yang berbeza. Jidor menghasilkan bunyi yang berlainan, dan Kompang juga menghasilkan bunyi yang berlainan. Namun kedua-dua instrumen ini digabungkan untuk menghasilkan satu bunyi yang sempurna, alunan yang lebih berani ataupun lebih rancak apabila digabungkan antara Kompang dan bidor. Jadi saya berpeluang untuk memukul, walaupun hanya pukulan itu 2 kali, tetapi mengambil masa yang agak lama juga kita nak mempelajarinya. Dan kita mahu juga selain melihat kepada
keunikan kumpulan kompang Sinar 12 Cholak Utara ini, kita mahu juga melihat kepada aspek bagaimana seni warisan ini boleh dikekalkan bukan sahaja untuk generasi kini, mungkin generasi-generasi seterusnya, kerana kita faham mengikut daripada penjelasan Mazlan itu sendiri, kompang Sinar 12 ini telah pun diwarisi sejak generasi pertama lagi, di mana ia mula ditubuhkan pada tahun 1980-an dan beliau yang generasi ketiga mahu warisan ini dikekalkan, tidak hanya mati ataupun ditelan zaman setakat generasi kedua saja. Maka usaha-usaha untuk mengekalkan warisan ini telah pun dilakukan oleh Mazlan Brahim ini dengan mengumpulkan tenaga kerja, kawan-kawan beliau, jurulatih-jurulatih untuk memastikan generasi ketiga ini ditubuhkan. Maka tertubuhlah kumpulan kompang Sinar 12 generasi ketiga yang mula dibangunkan semula pada tahun 2018 dengan penyertaan kanak-kanak berusia 8 tahun hingga 12 tahun, di mana pada awal penubuhan tersebut hanyalah sekitar 10 hingga 12 kanak-kanak sahaja, dan menurut beliau sendiri, beliau pun tidak tahu sama ada adik-adik yang datang itu adalah semata-mata kerana minat ataupun dipaksa oleh beliau ataupun dipaksa oleh ibu-ibu untuk mengisi masa lapang. Namun bagaimanapun, setelah diajar, diturunkan ilmu bagaimana pukulan itu untuk menghasilkan irama yang cantik, dan sedikit sebanyak kumpulan yang 10 orang itu telah pun berkembang sehinggalah 100 orang ketika ini, di mana ia terdiri daripada anak-anak peneroka di Felda Cholak Utara 2 itu. Dan kalau kita bercakap mengenai keunikannya, pastinya salah satunya menurut Mazlan itu, kompang tersebut juga secara eksklusif ditempah dari Parit Madirono Johor, di mana kalau kita tahu di Johor juga selain daripada tarian zapin, pastinya kompang antara warisan yang sering diutamakan atau diangkat di negeri itu, di mana kompang yang ditempah dari Johor itu diperbuat daripada kulit kambing yang ditempah daripada Indonesia. Jadi benda-benda itu mempengaruhi rentak alunan muzik yang dihasilkan, sehinggalah adik-adik ini yang daripada 10 orang berkembang sehingga 100 orang untuk berminat mempelajari kompang ini, Fauzi. Okay. Seperti yang anda saksikan di visual ini yang dimasukkan oleh Hasimi, jido ataupun kompang jido itu yang besar. Yang kompang biasa itu adalah kompang yang besar sederhana, itulah. Itu yang dimasukkan oleh Hasimi, jido dan juga kompang. Hasimi, mungkin sebelum kita nak cakap lebih lanjut tentang keunikan dan bermacam-macam lagi, mungkin daripada assignment dan juga tugasan yang Hasimi lakukan ini, melihat kepada, kalau lihat daripada visual ini, rata-rata boleh kata hampir ke semua pemain-pemain kompang ini adalah kanak-kanak ataupun anak muda. Mungkin boleh kongsikan bagaimana komitmen yang mereka bagi, semangat mereka ketika bermain kompang, Hasimi. Betul. Saya pun pertama kali melihat secara dekat, walaupun mungkin sebelum ini kalau kita pergi majlis perkahwinan, kalau kebanyakan majlis perkahwinan ketika ini mungkin instrumen untuk menggantikan kompang itu alat muzik, mereka menggunakan muzik dan sebagainya. Tidak banyak yang menggunakan kumpulan kompang yang betul-betul ataupun original daripada pukulan kompang itu. Maka apabila kita berpeluang untuk melihat secara dekat itu, kita lihat semangat adik-adik kita yang berusia 8 tahun hingga 12 tahun ini, kerana bukan mudah sebenarnya untuk memukul kompang itu, kerana tahu apabila mengambil masa yang lama, contoh belajar hingga 2 hingga 4 jam, ia pastinya akan menyakitkan tangan mereka, kerana kompang itu juga keadaannya keras. Namun kita lihat dari sudut semangat adik-adik kita ini begitu berkobar untuk belajar, untuk memastikan bahawa persembahan misalnya apabila mereka persembahkan alunan muzik itu mampu menarik mereka yang melihat, dan kesungguhan alunan atau pukulan kompang itu bukan saja satu lagu, ada juga tambahan dari segi gerak tari dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat daripada kesedaran ataupun kita lihat daripada semangat adik-adik kita ini begitu tinggi, dan kita percaya bahawa ajaran atau ilmu yang diturunkan oleh Mazlan itu sedikit sebanyak telah pun memberi kesedaran yang begitu tinggi kepada adik-adik kita untuk mewarisi warisan kompang ini, Fauzi.
Apa kata kita dengarkan sedikit bagaimana anak-anak muda ni, kanak-kanak ini, Ahmad Arif Hakimi Abdul Halim dan seorang lagi, kita dengarkan apa yang menjadi inspirasi dan mendorong mereka, anak-anak muda ini untuk terlibat sama dalam meneruskan legasi warisan Kompang ini. Kita dengarkan sikit. Kan mula tu rasa macam nak cubalah try sebab ramai yang main tu macam syok pula. Jadi saya pun bertekad nak try lah belajar sampai dapat tengok ramai main kenduri macam best je. Saya harap pukulan Kompang seni Kompang ni dapat diteruskan sampai ke tempat yang lain macam negeri-negeri seterusnya lah. Dan saya harap ramai orang akan cubalah main. Sebab susahlah nak belajar main Kompang tu. So kena cuba banyak udara lah. Sebab susah nak buat kan. Susah nak main sebab tangan nanti sakit. Macam itulah. Mula-mula masa tu ada budak daripada universiti datang. Lepas tu ada bertanya main Kompang. Lepas tu masa tu dalam dewan tu ada main Kompang. Lepas tu try tengok so berminat. Sebetulnya nak main. Okey, kalau yang di awal tadi itu adalah adik Ahmad Arif Hakimi Abdul Halil dan seorang lagi yang baru saja yang berkongsi tentang kenapa dia bermain Kompang itu adalah adik Nurul Ain Nafisa Muhammad Faizal Adimi. Okey, Hasimi, kalau boleh dalam beberapa minit yang terakhir ini mungkin Hasimi boleh kongsikanlah pastinya daripada kumpulan Kompang Sinar 12 generasi ketiga tolak utara ini pastinya bila bertemu dengan Hasimi ada berkongsi harapan dan juga hasrat yang mungkin ingin inilah masa untuk mereka suarakannya. Mungkin apa harapan anak-anak muda yang terlibat dalam kumpulan Kompang ini dalam mana kita nak menyaksikan warisan budaya ini tidak terhenti di situ. Jadi mungkin Hasimi boleh kongsikan kepada kami hasrat dan juga harapan mereka dalam mana meneruskan legasi warisan Kompang ini. Baik, kalau menyentuh mengenai harapan kita sedikit kepada adik-adik itu, kita sempat juga borak. Kalau kita mengambil contoh pada Hakimi misalnya, harapan beliau agar kawan-kawan beliau yang mungkin sebelum ini tidak pun berminat untuk bermain Kompang, jadi harapannya agar apabila melihat beliau dan juga rakan-rakan yang lain bermain, menyertai kenduri, memenangi pertandingan dan sebagainya, itu sedikit sebanyak boleh memberi semangat kepada mereka untuk turut sama serta bermain Kompang dan sebagainya. Tapi kalau dari sudut Mazlan pula, kita bertanya mungkin harapan apa lagi yang mungkin boleh dibantu, bagaimana cabaran untuk beliau mengekalkan warisan ini. Kalau menurut beliau pastinya adalah dari segi tenaga pengajar itu, kerana tidak semua setakat ini boleh memberikan komitmen yang baik, yang jitu untuk memastikan tradisi atau warisan ini diteruskan pada masa akan datang. Pastinya juga cabaran-cabaran seperti untuk mendapatkan dari segi bahan-bahan ataupun infrastruktur yang baik untuk memastikan pergerakan adik-adik ini apabila ada jemputan dan sebagainya boleh berkembang saja, bukan saja di Don Slim ini, malah mungkin diberi peluang untuk ke platform yang lebih besar di negeri-negeri lain, di peringkat nasional misalnya, untuk mereka menunjukkan bakat bukan sahaja hanya tertumpu di Don Slim ini, tapi boleh dikembangkan, diberi peluang untuk ke peringkat yang seterusnya. Jadi itulah harapan yang disuarakan oleh Mazlan untuk memastikan warisan Kompang Sinar 12 generasi ketiga ini boleh berkembang lebih besar lagi, bukan hanya di Don Slim, bukan hanya di Tolak Utara, tapi sebaliknya mungkin boleh menjadi contoh pada negeri-negeri lain untuk menubuhkan kumpulan Kompang ini, Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Hasimi Muhammad dan juru kamera. Banyak cerita yang dibawakan oleh Hasimi sepanjang mana berada dalam menjalankan liputan PRK Don Slim, dan pastinya selain daripada cerita-cerita kempen, cerita politik, isu semasa dan juga isu setempat, ini adalah masanya bagi Hasimi dan juga rakan-rakan lain untuk meninjau sendirilah mungkin boleh kita katakan warisan dan juga
juga budaya yang perlu diberi tumpuan oleh semua. Dan untuk anda boleh ke esokawani.com untuk mendapatkan artikel yang ditulis oleh Hasimi Muhammad yang mana keunikan Kompang Tolak Utara diwarisi generasi ketiga. Generasi ketiga inilah yang anda saksikan seperti anak-anak muda yang meneruskan legasi warisan Kompang. Saya kira untuk waktu ini kita rehat seketika, kembali selepas ini.